Hari ni Oma bawa Dina ke Langkawi. Dah tahu dah dengan perangai Oma ni. Mula-mula pergi jalan-jalan. Lepas tu mesti pergi jumpa kawan dia. Tadi kan Oma cakap yang kita ni nak pergi ke hotel yang pernah memenangi anugerah Langkawi. Sebab apa mereka menang? Sebab mereka menjalankan aktiviti kita semula dan penjimbatan tenaga. Tapi Dina tak sabar sangat nak tengok apa yang ada dekat sana. Sebelum tu, jom ikut Dina naik ke kabel car ni. Sekarang Oma berada di ketinggian 708 meter dari paras laut. Bermula tadi Oma menaiki gondola sejauh 2.2 kilometer untuk sampai di sini. Dan Alhamdulillah Oma dapat menikmati keindahan Pulau Langkawi yang sangat indah dan menakjubkan. Sky Bridge. Dina rasa amat menyeronokkan dan di sini tempat pelancongan yang sangat menarik. Dari atas ni, Dina dapat tengok atau Dina dapat lihat sebahagian Pulau Langkawi ni. Kalau semua nak tahu, 2/3 pulau ni didominasi oleh penggunungan bukit dan tumbuh-tumbuhan semula jadi tau. Panjangnya dalam 427.85 km persegi tau. Dan apa yang paling Dina kagum bila Dina dekat gunung ni atau dikenalikan sebagai Sky Bridge yang panjangnya dalam 125 meter ni, nak tahu tak? Gunung ni dibina atas Gunung Mak Cincang tau. Lepas tu digantung di tengahnya ada satu tiang besi je. Dan jabatan ni adalah antara jabatan yang melengkung terpanjang di dunia tau. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kat Frangipani Resort, kita hotel sini dah 16 tahun. Nama Frangipani dari pokok Kamboja. Kalau di Melayu. Tapi ini resort terhijau di seluruh ASEAN. Kita ada 200 cara untuk menjimat air, menkurangkan climate change, kepanasan, dan kita bikin organic farming
dah 16 tahun. Ya, kita akan tunjuk. Ya, sila masuk. Ya. Terima kasih, Prof. Hotel ini hotel lama didirikan tahun 1991. Kita beli dia 2005. Sekarang kita ada 115 bilik, mostly villa, ya, dan kita ada farm, ya, banyak pokok buah-buahan macam mango. Kita tiap-tiap tahun kita dapat 2-3 tan mango saja. Kalau pepaya, half a ton, ya, kerana kita boleh jimat dari pokok tumbuhan sendiri. Punya Oma di Frangipani Resort and Spa ni, Oma telah dibawa ke salah satu kawasan tu di mana Oma nak melihat salah satu projek yang mereka gunakan, iaitu untuk operasi kelestarian alam hijau, di mana air kumbahan tu yang datang daripada pada longkang-longkang dan air kegunaan daripada dapur dan juga dari tandas-tandas ditukar untuk menjadikan air grade A. Ya, mulanya rasa macam tak percaya macam mana benda-benda ni boleh dilakukan. Jadi Encik Prof Anthony telah membawa Oma dan Dina melihat cara-caranya, bermula daripada satu sungai yang kecil tu. Ya, kita nampak air yang keluar tu melalui sungai tu, dan ada pokok-pokok berjenis-jenis pokok. Sebenarnya tugasan pokok tu sebenarnya ialah untuk nak menapis kotoran-kotoran daripada air. Pokok yang pertama kita tanam ialah semalu air. Pokok bulrush. Ya. Ini cattail. So ini pokok-pokok kita tanam untuk membersih air. Sana ada water hyacinth, semua water hyacinth. Ya, sampai sini. Then you have got kangkung. Ya, kangkung. All this combined together, working as a group of plants, they clean my water to drinking standard. Penapisan tu bukannya hanya di situ saja. Sebenarnya dia mengambil 3 segmen, ya, 3 kawasan. Di mana yang pertama tu ialah dianya akan mengeluarkan yang kotoran-kotoran, najis-najis. Kemudian dekat yang situ kita dapati ada sejenis pokok lah, pokok yang macam orang kata macam special. Tugas dia untuk nak menapis najis tu. Dan pergi ke segmen kedua tu ialah keladi bunting. Ya, keladi bunting ni pun sebenarnya dia punya kotoran-kotoran tu bukannya boleh melalui terus saja ke segmen ketiga, tetapi ianya akan ditapis oleh akar-akar tu sebenarnya. Akar keladi bunting. Dan untuk ke segmen yang ketiga tu ialah di mana kita jumpa air yang daripada pembuahan yang kotor sangat tadi tu, yang daripada tandas kita tu, dah menjadi air kelas A. Mengikut Prof Anthony tu, air tu boleh kita minum. Tapi memandangkan mereka masih ada lagi air yang ada tu, mereka gunakan air tu sebenarnya untuk nak menjurus pokok, untuk mencuci untuk kegunaan tandas dan lain-lainnya. Dengan cara begini sebenarnya ialah satu cara yang baik dapat mengurangkan kos pembayaran air, bil air sebenarnya. Korang nak tahu tak, air najis yang kita buang tu diproseskan boleh jadikan air minuman tau. Kina baru tahu. Geli sangat. Sistem sudah ada tulis ini. Pokok mimosa, thalia, cattail, vetiver, water hyacinth, water lettuce, ya, water lily, ya, kangkung. So semua pokok ditulis sini. Kita nak banyak orang belajar bagaimana. Kita open source. So banyak orang boleh pakai. Macam di kampung. Kampung selalu ada air kotor, dia katakan. Dia selalu
susah nak dapat air. Kalau dia ada tanah sikit, boleh pakai ini. Ini 22,000 kaki, kita boleh treat 300 orang punya najis. Dina sebenarnya memanglah takut ayam. Tapi nak buat macam mana? Kena beranikan dirilah. Nasib tau bagi ayam dekat luar je. Kalau dekat-dekat, habislah Dina. Di Langkawi, kita ada musim kemarau. Dari Disember sampai Jun. Macam tahun ini, dari Disember kita sudah 3 bulan tak ada hujan. 3 bulan? Kita dari awal-awal, kita beli 125 tank ini, 4,000 liter. So, setengah juta liter. Setengah juta liter boleh masuk, Tapi, bila saya beli, harga 300,000. Untuk 120 tank tu lah? Ya. Okey. Kawan saya kata gila ke? Bila you nak dapat wang balik? Tapi sekarang dah 16 tahun. Ya, saya jimat 8,000 sampai 12,000 satu bulan dari rainwater harvesting. Ya, mesti ingat masa panjang. Itu first 5 year air dah naik 40%. So, I calculate 8 tahun dapat capital balik. Tapi dah 6 tahun sudah dapat balik. Sekarang kita dah untung lah 10 tahun. So, air ni Prof, kita gunakan untuk? Ini tidak minum. Kita untuk laundry dan watering the garden. Satu pengajaran baru yang Omar dapat dari lawatan ke sini ialah tentang cara nak menanam pokok menggunakan kompos. Ya, selama ni kita tahu kat rumah kita ni banyak sisa-sisa makanan yang kita buang-buang saja. Berapa lama you buat? Okey. Sekarang kita tak bikin kompos. Kita simpan ini untuk villa. Kita ada garden depan. Kerana tanah ini pasir. So, kita akan letak branches, leaf, then later on waste food. Then we can grow more plants. Tahu tak, kita boleh gunakan sisa-sisa makanan kita tu untuk nak membantu dalam tanaman pokok. Contohnya di resort ni. Kalau kita tengok, dia ni sebenarnya ialah dari pasir pantai. Okey. Kerana ini pasir laut. Ini pasir. Pasir tak boleh takung air. Okey. Tak boleh takung air, tak boleh takung fertilizer. So, kita letak cardboard atau daun kering. Banyak daun kering. So, dia tahan air. Meresap. Dan kita letak kayu juga. Kayu kita letak. Kerana kayu, bila dia reput, dia makan air. Dia jadi kompos. Masuk Prof, kayu tu ranting-ranting. Ini tanam kayu, dia German system called hugelkultur. Ini hybrid. Kalau diikutkan, pasir pantai tu memang susah nak bercucuk tanam. Tapi bila kita tengok macam mana bayam boleh jadi hijau, bendir naik dengan cantiknya, tomato keluar dengan buahnya. Kita tak mau beli makanan dari luar. 16 tahun kerana kita nak jimat wang. Kita nak tunjuk orang, tak usah pakai kimia, tak usah beli fertilizer, kita boleh tanam. So ini macam ini kacang panjang, ya, companion planting with papaya, this lady's finger, ya. Kadang-kadang kita bagi dia
tua, macam ini bayam merah untuk dia punya benih. Apa yang Omar pelajari ialah kalau kita nak tanam, nak bagi tanah kita subur, kita korek dulu tanah tu. Kita letakkan, kalau kat rumah kita tu ada daun-daun kering tu, kita letakkan daun-daun kering and then kita letakkan sisa-sisa makanan kita letakkan balik macam berlapis-lapisan tu dan kita letak tanah dan seterusnya boleh kita letakkan pasir tu balik dan kita tanam. InsyaAllah. Saya rasa nak cuba jugalah kat rumah. Umar lihat ada juga botol-botol kaca. Selalunya kita tahu botol kaca ni kita tak tahu kat mana kita nak buang. Tapi di resort ni mereka telah mengguna balik botol kaca ni untuk digunakan sebagai dinding hiasan, ditanam dengan simen. Memang sangat-sangat unik. Itu satu idea yang Omar rasa hotel-hotel lain atau pejabat-pejabat lain boleh guna pakai kerana selain daripada kita nak menyelamatkan botol-botol tu daripada terbuang merata-rata, kita boleh mencantikkan kawasan kita. Frangipani Resort dan Spa ni, Dina tengok nyaman sangat. Tenang. Kalau boleh kan, Dina duduk sini lama-lama. Kalau boleh, teruslah. Kita beribu-ribu botol. So, kita botol macam you tengok di restoran Chandelier dari botol. From the front pun botol. Kita punya bilik, part of the bilik wall is botol. Ya. Dan swimming pool, saltwater pool, the public toilet, semua botol. So, kita boleh pakai. Just that. Tapi lebih mahal. Kerana bila you bikin macam itu, man work, dia mesti banyak kerja. Ya. But the thing is, reuse lah. Cuaca kat sini memanglah sangat panas, tepi laut, bahang dia. Bila Omar jalan sampai kat ujung resort ni, tiba-tiba ternampak ada swimming pool, ada kolam mandi biru cantiknya. Dan apa yang menarik tentang kolam mandi ni ialah digunakan air garam. Bukan air laut ya, air garam di mana swimming pool tu dibubuh ya, resort telah menggunakan garam untuk dicampurkan dengan air swimming pool tu, air kolam renang tu, kerana seperti yang telah diberitahu oleh Prof Anthony kepada Omar, kalau kita gunakan air garam tu dalam dalam kolam renang, ianya kita akan menjadi lebih selesa. Garam tu banyak mana yang Prof kata salt tu bukannya air dari laut ya? Bukan air dari laut kerana kita tak boleh garanti. Tapi you mesti letak sikit klorin juga. Kerana public pool you mesti letak klorin kerana salt already macam disinfectant. Tapi you mesti tambah lagi lah. Macam you boleh taste, you can taste it. Taste. Tengok. Taste. See how salty? Tak ada kan? Tak ada. That's right. The salt water of your eye saja. So you boleh mandi lama. Mati-matilah Dina ingat kolam air masin ni diperbuat daripada air laut masin. Tapi sebenarnya diperbuat daripada garam batu yang diletakkan dan dicampurkan dengan air biasa je. Apalah Dina ni. Sebenarnya susah nak jumpa tempat yang sebegini. Ya. Omar rasa macam sangat takjublah kerana usaha untuk nak mendapat satu tempat yang betul-betul mempraktikkan amalan hijau ni memang kita susah nak dapat di Malaysia. Dan Omar dapat tahu bahawa Frangipani Spa and Resort ni memang telah mendapat pengiktirafan seluruh dunia. Terima kasih pada Prof Anthony. Memang satu perjuangan aktivis alam sekitar yang sangat kita kagumi dan Omar berharap ramai lagi anak-anak muda akan mengambil pengajaran dan minat untuk nak bersama-sama menjaga alam sekitar ni.